Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Wan Muhammad Amjad bin Wan Halim serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Syafiqah Akilah binti Zulkifli bersama ahli kumpulan saya iaitu Ahmad Syukri bin Nur Azmi, Nur Hafifiyah Azwana binti Roslan akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Kepelbagaian Budaya dan Pengaruhnya kepada Generasi Muda Kini menurut Perspektif Islam. So, kita sedia maklum bahawa masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang bersifat multi-etnik yang lahir daripada kepelbagaian budaya. Kepelbagaian budaya ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan menjadi perhatian dunia dalam usaha menyatukan rakyat yang berbagai budaya ini. Namun kini, seiring dengan perkembangan teknologi, kepelbagaian budaya juga turut berkembang seiring dengannya dengan wujudnya pelbagai budaya seperti budaya K-pop, budaya barat, budaya TikTok melalui budaya-budaya globalisasi kini yang mudah diakses dari aplikasi media sosial yang menjadi teman generasi muda kini bahkan melalui media massa. Umumnya, budaya adalah satu konsep yang sangat luas untuk dibincangkan. Budaya itu sendiri boleh dibahagikan kepada dua iaitu budaya kebendaan dan budaya bukan kebendaan. Budaya kebendaan seperti peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, senjata dan sebagainya. Manakala budaya bukan kebendaan pula ialah kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. Umumnya dalam zaman ledakan globalisasi kini, dengan pengaruh media sosial dan juga media massa adalah amat besar pengaruhnya ke atas generasi muda kini, khususnya golongan murid dan remaja. Jika sekini, wujudnya bahan-bahan dari luar dan dalam negara melalui laman sesawan dan pelbagai aplikasi media sosial yang telah menimbulkan banyak masalah kepada perkembangan dan tingkah laku generasi muda kini. Generasi muda kini mudah terpengaruh oleh budaya luar melalui media sosial yang mereka layari setiap masa. Yang kebanyakannya pengaruhnya daripada budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan moral yang rendah. Jelas terungkap dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Isra ayat 36 bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya, mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya mendengar, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mana kepelbagaian budaya yang hanya boleh diakses melalui ujung jari telah berubah dan mencampur adukkan budaya dan keistimewaan adat dalam masyarakat Malaysia, bukan sahaja Islam, malahan Cina dan India juga. Generasi muda kini dapat dilihat sebagai hilangnya pengamatan dan nilai-nilai budaya serta etika Islam dalam diri mereka. Dia telah mengajarkan kita untuk menjaga maruah dan pergaulan kita. Memelihara diri daripada terjebak dari perkara-perkara yang diharamkan adalah merupakan antara tuntutan agama. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa hendaklah kamu menilai yang baik dan bercakap di dalamnya unsur arbin, kebaikan dan takwa, kerana media sosial berperanan sebagai ejen yang membantu mencorak budaya masyarakat. Definition budaya dan versus kepelbagaian budaya. Budaya berasal daripada gabungan perkataan Sanskrit dan Melayu, budi dan daya. Perkataan budi yang berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu yang bermaksud kecerdasan, fikiran dan akal. Manakala daya daripada perkataan Melayu Polinesia yang bermaksud kuasa, tenaga dan pengaruh. So, Dewan Bahasa 2005 edisi 4 muka surat 212 menyatakan bahawa maksud budaya adalah tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi. Manakala kepelbagaian merangkumi banyak benda sama, ada dalam bentuk abstrak atau konkret yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama. Seterusnya, budaya pula merupakan cara hidup manusia yang dibentuk supaya dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitarnya. So, menurut bahasa Inggeris pula, budaya adalah culture yang berasal dari perkataan Latin yang berbunyi colere, iaitu bermaksud kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan mengerjakan pelbagai tindakan yang boleh menghasilkan tindakan budaya. Menurut pandangan Islam pula, budaya bermaksud untuk mengajar dan mendidik seseorang masyarakat dan lain-lain supaya berbudaya dan berfikiran secara ilmiah, bertujuan untuk tamadun dan peradaban masyarakat. Islam menyatakan bahawa budaya ialah milah, ummah, takafah, tamadun, hadarah dan akhir sekali ialah adab. Faktor-faktor kepelbagaian budaya dan pengaruh terhadap generasi muda. Faktor yang pertama ialah pembelajaran abad ke-21. Sistem pembelajaran abad ke-21 ini diperkenalkan oleh pihak kerajaan bagi memudahkan golongan guru dan juga murid pada zaman pandemik COVID-19 ini. Sistem ini diwujudkan di atas talian kerana untuk mengelakkan persemukaan di antara murid dan guru semasa COVID-19 ini. Hal ini juga untuk bersama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 daripada merebak ke seluruh tempat. Sistem pembelajaran abad ke-19 ini adalah amat bagus kerana ia seiring dengan arus pemodenan yang semakin lama semakin canggih. Jadi
pihak sekolah, guru dan juga murid hendaklah mengikuti arus pemudayaan agar tidak ketinggalan jauh dalam arus teknologi yang akan datang. Faktor yang seterusnya ialah menghormati antara satu sama lain, tidak kira kaum, agama dan bangsa. Generasi muda sekarang mempunyai satu sikap yang mudah panas badan ataupun yang mudah cepat marah kerana tertimbulnya satu konflik yang membuatkan mereka rasa perkara itu tidak sepatutnya berlaku. Pergaduhan ataupun sikap rasism ini perlulah dielakkan kerana ia akan mendatangkan satu impak yang sangat buruk di masa hadapan. Sikap rasism ini boleh dielakkan dari sejak bangku sekolah dengan menanamkan sifat menghormati antara satu sama lain. Tidak semestinya kita hanya perlu menghormati antara sesama negara, sesama agama, tetapi kita juga perlu menghormati agama lain dan juga bangsa dan kaum lain. Faktor yang ketiga ialah pengaruh budaya luar. Pengaruh budaya luar ini disebabkan oleh generasi muda ini mudah terikut dengan budaya-budaya barat yang tidak memora, seperti menonton filem yang berunsurkan ganas dan juga tidak sesuai untuk golongan umur yang sebenar, dan juga pengaruh seperti yang melakukan perkara-perkara yang tidak memora seperti merompak, melanggar peraturan dan juga sebagainya. Hal ini juga amat menjadi faktor yang sangat serius untuk pengaruh kepada generasi muda. Kesan-kesan yang kita dapat daripada kepelbagaian budaya dan juga pengaruh terhadap generasi muda. Kesan yang positif yang kita dapat ialah kita boleh mempelajari adat resam untuk semua kaum dan agama. Secara umumnya, kita sendiri tidak tahu tentang adat sesuatu bangsa dan juga agama itu secara mendalam. Kita hanya tahu sekadar asas sahaja, tetapi kita tidak tahu kenapa mereka mengamalkan adat itu dan juga kenapa mereka mempunyai pantang larang yang sepatutnya mereka patuhi. Kesan positif yang seterusnya ialah interaksi antara kaum dan juga jantina. Pada pendapat saya, interaksi antara kaum dan juga jantina ini sangat bagus kerana pemikiran antara kaum lelaki dan wanita amat berbeza. Juga pemikiran antara kaum seperti kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina juga amat berbeza. Sebagai contoh, kaum Cina lebih mementingkan kaum Cina lebih mementingkan pelanggan dari segi perniagaan kerana mereka yakin bahawa jika kita melebihkan pelanggan, maka untung yang datang itu akan berlipat kali ganda. Bagi kaum Melayu pula, kita mempunyai satu pemikiran untuk sentiasa memulakan sesuatu perkara dengan bismillah, kerana kita berharap agar perkara kita lakukan itu dapat diberkati oleh Allah. Jika terdapat kesan positif, maka terdapat juga kesan negatif. Kesan negatif yang pertama ialah generasi muda yang tidak cakna ataupun tidak ambil tahu dengan masyarakat yang berada di Malaysia. Mereka akan pelik kepada perbuatan ataupun adat sesuatu kaum itu, dan itu akan menjadi satu permulaan untuk mereka mempunyai sikap rasism, iaitu sikap yang suka memburuk-burukkan kaum atau agama lain. Perkara itu sangat-sangatlah tidak patut dilakukan oleh generasi muda kerana ia merupakan satu perkara yang terkutuk dan juga boleh menyebabkan keharmonian negara terganggu. Kesan negatif yang kedua ialah
mereka tidak gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Sebagai contoh, kaum Melayu menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi antara satu sama lain. Tetapi kaum India dan Cina menggunakan bahasa Hindu dan juga bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin sebagai bahasa perantaraan mereka untuk berinteraksi. Hal ini akan menyebabkan satu impak yang amat besar, iaitu masyarakat India dan Cina tidak boleh berbahasa Melayu dan sukar untuk mereka berinteraksi dengan orang yang berbahasa Melayu. Wasatiyah lama digunakan di Malaysia. Wasatiyah bermaksud kesederhanaan. Dalam maksud lain ialah seorang tidak boleh mengejar dunia semata-mata sehingga mengabaikan akhirat, atau mengejar akhirat sehingga melupakan dunia. Konsep watasiyah ini dapat dijelaskan dalam semua aspek seperti dalam ibadah, akhlak, perundangan, politik dan juga aspek sosial, iaitu perhubungan di antara individu dan masyarakat. Hal ini demikian kerana bersikap bertolak ansur, menerima agama serta dalam amalan keagamaan etnik lain dan sebagainya, yang akhirnya membina perpaduan yang harmoni dalam masyarakat. Konsep watasiyah ini diperkenalkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak pada September 2010 dan dianggap baru, walaupun sebenarnya konsep watasiyah ini telah lama dihayati dalam kepimpinan negara di Malaysia. Konsep watasiyah ini telah diaplikasikan dalam peringkat seperti dalam pembuatan keputusan, pengagihan sumber, pilihan raya dan sebagainya. Masuk watasiyah ini ialah kesederhanaan dalam pembuatan keputusan, pembagian sumber secara sama rata dan bertolak ansur bekerjasama, muafakat. Selain itu, menerima perbezaan di antara satu sama lain serta tidak mementingkan diri sendiri. Saya akan menerangkan tentang penyelesaian dalam Islam terhadap kepelbagaian budaya. Sebuah negara berbila kaum yang pesat membangun dan sedang menghadapi cabaran ke arah pembinaan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu sangat bergantung kepada golongan generasi muda yang aktif, berdisiplin dan progresif. Generasi muda merupakan golongan yang paling aktif dalam masyarakat dan bilangan mereka adalah hampir separuh daripada jumlah penduduk negara kita. Sejak kemerdekaan, generasi muda negara kita turut sama berperanan dan menyumbang kepada proses pembinaan dan pembangunan negara. Semua ini meliputi segala aspek baik dari segi politik, ekonomi dan sosial, budaya atau pendidikan. Keharmonian dalam kemajmukan ini menjadikan Malaysia negara yang sering dicintai masyarakat antarabangsa. Namun, sebagai negara dengan rakyat berbilang kaum dan budaya, masyarakat kita kadang-kala berdepan dengan isu sensitif yang boleh menggugat keteraman dan keharmonian. Isu ini selalu menyentuh soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Justru perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diuruskan sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara tidak diingini. Daripada surah An-Nahl ayat 128-90, sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pengajaran. Daripada surah tersebut kita dapat fahami secara jelasnya ialah keadilan. Keadilan ialah memberi hak kepada mereka yang berhak, sama ada individu atau kumpulan manusia. Islam juga memerintahkan setiap orang untuk berlaku adil terhadap dirinya dengan menyimbangkan antara hak dirinya, hak Tuhannya dan hak orang lain. Antara bentuk keadilan paling jelas ditekankan oleh Al-Quran ialah keadilan sosial dalam pembahagian kekayaan, memberi peluang secukupnya kepada rakyat, mendekatkan jurang luas antara kaya dan miskin, membataskan monopoli orang kaya dan mengangkat taraf hidup orang miskin. Menegakkan keadilan merupakan antara surat utama Al-Quran kepada manusia. Justru ia menjadi kewajipan kepada kita untuk kita sentiasa berlaku adil dan memberi hak sama rata kepada kaum yang lain supaya kita dapat menjaga keharmonian kesejahteraan negara kita. Merujuk kepada surah Al-Nisa 58, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dan dengan suruhannya itu memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah itu sentiasa maha mendengar lagi maha melihat. Pada surah tersebut kita dapat fahami bahawa amanah mengungkapkan maksud atau pengertian amat luas dan mendalam. Ia bukan sekadar bersikap jujur
dan benar dalam apa juga usaha kehidupan manusia, malah turut mencakupi setiap tanggungjawab atau tugas yang wajib dilaksanakan. Sifat amanah ini bukan sifat yang telus dan sangat penting dalam sesebuah negara, kerana amanah ini sentiasa mendorong kita untuk berlaku adil dan secara ikhlas memberi layanan yang baik kepada budaya lain. Selain itu, membantu untuk kita membenteraskan rasuah dalam negara kita. Musyawarah membawa masuk persamaan. Persamaan dimasukkan dalam konteks ini ialah mengenai persamaan taraf dan kedudukan setiap pentadbir, pengurus atau setiap individu di sisi undang-undang atau peraturan dalam memperolehi hak-hak asasi dan pada taraf atau status kemanusiaan. Semua manusia berasal daripada satu keturunan yang sama, hanya berbeza dari sudut amalan, tanggungjawab dan ketokohan sahaja. Al-Musawah juga merupakan prinsip pengurusan Islam yang melambangkan kesejakatan Islam dan sistemnya. Pendekatan Islam tidak berlandaskan keturunan, warna kulit dan sebagainya, namun dibina atas dasar bersamaan dalam konteks organisasi. Semuanya diberikan kedudukan sama rata untuk berkhidmat dan menyumbangkan usaha dalam memajukan sesebuah organisasi. Simpulannya ialah Malaysia hampir 64 tahun telah menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Pengekalan kemerdekaan ini bukan perkara yang mudah kerana Malaysia dipenghuni oleh pelbagai etnik dan budaya yang berbeza antara satu sama lain. Namun dengan kebijaksanaan pemimpin yang menunggu kepimpinan negara menjadi tulang belakang utama dalam membentuk keamanan antar etnik di bumi Malaysia. Generasi muda dilihat sebagai generasi yang menentukan kelangsungan pembangunan pada masa kini dan perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dasar. Generasi muda merupakan asas sebenar atau tulang belakang kepada keutuhan dan kekuatan sesuatu bangsa dan negara. Oleh itu, usaha-usaha hendaklah terus ditumpukan kepada peningkatan keupayaan dan kecekapan mereka. Ini amat diperlukan pada cabaran masa hadapan yang akan ditempuh oleh para generasi muda adalah lebih hebat dan canggih, yang memerlukan satu persiapan atau persediaan diri yang hebat. Oleh itu, kita haruslah menanam dalam diri mereka ialah sifat adil, amanah dan sikap persamaan hak sama rata mereka ke dalam generasi muda, supaya mereka tidak mementingkan diri sendiri dan suka membuat kebaikan dan juga suka sentiasa prihatin dengan keadaan sekeliling. Hal ini dapat membantu negara kita supaya lebih bekerjasama, bersatu padu dalam membangunkan negara Malaysia.